Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah ini adalah video rakaman bagi mata pelajaran Usuluddin tingkatan 2. InsyaAllah sedikit sebanyak dapat membantu pelajar-pelajar tingkatan 2 untuk mengulang kaji mata pelajaran Usuluddin. Dan video ini saya akan kongsikan berkenaan dengan bab tauhid, bab tauhid, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama, al-adillatu ala wujudillahi, bukti-bukti kewujudan Allah. Baik, kita pergi pada bahagian yang pertama, ta'rif al-adillatu. Maksud dalil ataupun bukti. Al-adillatu fil lughah, dalil dari segi bahasa, ma yustadallu bihi wa mufraduhad dalil, sesuatu yang menunjukkan dengannya, wa mufraduhad dalil, dan tanda-tanda bukti ataupun dalil tersebut, sesuatu yang menunjukkan dengannya dan tanda-tanda bukti tersebut. Al-adillatu fil istilah, dalil dari segi istilah, ma yumkinu tawassuli bi sahihun nazari fihi, sesuatu yang boleh disampaikan dengan pengetahuan yang benar dengannya, ila matlubin khubariyin, kepada maklumat yang dikehendakinya. Maknanya di sini, bila kita nak mengetahui, nak mendapatkan nak mengetahui sesuatu perkara, mesti berdasarkan maklumat-maklumat yang benar, maklumat-maklumat yang sahih. Maklumat di sinilah maksudnya adalah bukti ataupun dalil. Kita nak tahu kewujudan Allah, apa bukti dia? Salah satu contohnya kejadian alam semesta, kejadian makhluk yang ada di muka bumi. Itu semua adalah contoh dalil bukti kewujudan Allah. Baik, kita pergi pada bahagian seterusnya, aqsamul adillati, bahagian-bahagian dalil. Tanqasimul adillati ila salasatu aqsam, bahagian dalil terbahagi kepada 3 bahagian. Ada 3 bahagian dalil. Awalan, ad-dalilun naqli, dalil naqli. Apa dia dalil naqli? Ad-dalilun nassi minal Qur'anul Karim au sunnatun nabi au ijma'u ahli ilmi. Dalil nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis, ya. Au ijma'u ahlul ilmi, atau kesepakatan ijma' ulama, ya, kesepakatan ijma' ulama. Thaniyan, ad-dalilul aqli, dalil aqli, ma adrakahul aqlu fil mawdu'un ladzi, sesuatu yang dapat dicapai
oleh akal pada perkara allazi huwa mahallul istidlal bihi, yang merupakan titik kesimpulannya. Kal istidlalu bi khalqil alam ala wujudillahi, seperti membuat kesimpulan bi khalqil alam ala wujudillahi, bahawa dengan wujudnya alam maka wujudnya Allah. Thalithan ad-dalilul qawni, yang ketiga dalil alam. Dalil alam. Ma adrakahul hawasul khamsi minal makhluqatil lati tusbitu wujudillah, sesuatu yang dapat dicapai melalui hawasul khamsi minal makhluqati, 5 panca indera makhluk, yang membuktikan wujudillah, kewujudan Allah, yang membuktikan kewujudan Allah. Maknanya kita boleh tahu kewujudan Allah tu melalui 5 panca indera yang kita ada. Apa dia 5 panca indera tu? Apa dia? Yang pertama, mata. Mata untuk kita melihat. Yang kedua, telinga untuk kita dengar. Yang ketiga, lidah. Ya. Kemudian ar-rih, bau, ya. Deria bau, deria lidah untuk kita rasa, ya. Mata untuk kita lihat, telinga untuk kita dengar, kulit, ya, jari, ya, sentuhan untuk kita rasa juga, ya. 5 panca indera. Baik. Kemudian kita masuk aqsamul adillatul aqliyati, bahagian dalil akal. Tadi bahagian dalil secara umum dia ada 3. Yang ni kita pergi ad-dalilul aqli, dia ada bahagian dia, ya, aqsamul adillatul aqliyah. Baik, awalan al-wajibul aqli, wajib dari sudut akal. Apa dia wajib dari sudut akal? Huwa kullu ma la yatasawwaru adamuhu, iaitu setiap sesuatu ma la yatasawwaru adamuhu, yang tidak dapat digambarkan ketiadaannya. Maknanya akal kita tak boleh menerima ketiadaannya, ya, tak boleh menerima ketiadaannya. Contoh, kita menafikan kewujudan Allah. Akal kita tak boleh terima. Sebab apa? Sebab setiap sesuatu mesti ada penciptanya, ya. Bila sesuatu benda tu wujud, tapi kita katakan tak ada yang menciptanya, akal kita tak boleh terima, ya. Akal kita tak boleh terima. Baik. Sanian al-mustahilul aqli, mustahil dari sudut akal. Huwa kullu ma la yatasawwaru wujudihi, setiap sesuatu yang tidak dapat digambarkan kewujudannya. Maknanya kita tak boleh terima kewujudannya, akal kita tak boleh terima kewujudannya. Contoh, kita katakan Allah itu bersifat lemah, ataupun Allah tu bergantung pada makhluk lain. Tak boleh, ya. Sebab sifat Allah tu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Sebab tak Allah tu esa, ya. Allah tak bergantung pada makhluk lain, ya. Tuhan esa, Allah esa. Dia tak ada 2, tak ada 3, tak ada 1, tak ada 3 jadi 1, tak ada 1 jadi 3, ya. Allah esa. Yang ketiga, al-jaizul aqli, harus dari sudut akal. Huwa kullu ma yatasawwaru wujudihi wa adamuhu, iaitu setiap sesuatu yang dapat digambarkan kewujudannya dan ketiadaannya. Contohnya seperti kita lah, makhluk, ya. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, ya.
Baik. Kita pergi pada bahagian ad-dalilun naqli wal aqli wal qauni ala wujudillahi. Dalil naqli, akli dan qauni tentang kewujudan Allah. Yang ini adalah contoh penjelasan tentang dalil naqli, dalil akli dan dalil qauni. Baik. Ad-dalilun naqli, dalil naqli, qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlaku sebarang keraguan tentang kewujudan Allah yang menciptakan langit dan bumi? Yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Ia menyeru kamu beriman kerana hendak membersihkan dan melepaskanmu dari dosa-dosa kamu dan memberi tempoh kepada kamu hingga ke suatu masa tertentu. Qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Maka mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Ya, ini kisah Nabi menyeru orang kafir untuk mentauhidkan Allah, tapi orang kafir Quraisy Makkah mereka jawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Kamu bertujuan mahu menyekat kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek kami. Oleh itu, bawalah satu bukti kepada kami yang jelas dan nyata. Ya. Ini dalam surah Ibrahim ayat 10. Baik, yang kedua ad-dalilul aqli. Dalil aqli, innal alamu hadis. Sesungguhnya alam ini adalah baharu. Maksud baharu ni benda yang diciptakan. Wa kullu hadisun yajibu iftiqaruhu ila muhdis. Dan setiap yang baharu wajib memerlukan kepada yang mencipta. Fal alamu yajibu iftiqaruhu ila muhdisuhu wa huwa Allah. Maka alam itu wajib memerlukan kepada penciptanya, iaitu Allah. Ya. Yang ni dari segi logik akal. Ya. Setiap benda yang diciptakan mesti ada pencipta. Ya. Itu mesti ada. Maknanya wajib dari sudut akal. Ya. Kita tak boleh terima, akal kita tak boleh terima ketiadaannya. Ya. Setiap benda yang kita cipta mesti ada penciptanya. Ya. Setiap benda yang diciptakan mesti ada penciptanya. Ya. Contoh macam kereta. Kereta diciptakan di kilang, mesti ada orang yang buatnya. Kita tak boleh katakan tiba-tiba kereta tu keluar daripada kilang. Ya. Baik. Thaniyan ad-dalilul qauni. Dalil qauni. Hadzal qaunul ajibul ladzi yatamassalu fil ardi was sama'. Alam semesta yang menakjubkan ini yang berada di bumi dan di langit.
Wa ikhtilaful laili wan nahar, pertukaran siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri, kapal yang berlayar di laut. Wa ma unzila minas sama'i mim ma'i was sahabi wal musakhkhari bainas sama'i wal ard. Dan wa ma unzila minas sama', air yang turun daripada langit, hujan lah ya. Dan awan yang tergantung antara langit dan bumi. Kullu hazihil ayatu tulfitu ila annahu la budda min khaliquha wa mujiduha allazi a'zamu minha. Tanda-tanda ini menunjukkan bahawa tidak boleh tidak, maknanya mesti wajib, yang menciptakan dan mewujudkannya ialah yang lebih besar daripada semua alam itu, ya. Maknanya siapa? Allah lah, ya, Allah. Baik. Setakat itu sahaja untuk perkongsian bab tauhid, darsul awal, Usuluddin Lisannatus Saniyah, Usuluddin tingkatan 2, yang bertajuk Al-Adillatu ala wujudillah, bukti-bukti kewujudan Allah. Untuk nota tambahan, pelajar-pelajar boleh rujuk dalam GC Usuluddin tingkatan 2. Jadi sekian dari saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.